Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan-rakan saya, rakan seperjuangan Izzy Nazri di hujung sana, Amir Arafat di tengah sini dan juga yang berbaju putih. Sentiasa berbaju putih? Sentiasa berbaju putih, memang peminat pasukan Real Madrid, Jufri Joki. So hari ni kita terus nak masuk topik yang paling hangat sebenarnya cerita pasal Luqman lah. Tapi kita nak masuk off topic sikit daripada Luqman, kita nak cerita pasal pasukan negara. Tahun ni dah tak ada game dah. Sedih lah. Game bukan cancel tapi ditunda ke tahun depan sebab COVID-19. So rata-rata penyokong pasukan Malaysia ataupun Harimau Malaya macam sedikit kecewa lah sebab dah tak ada game kan. Ekor rehat lah, Ekor rehat lah. Eco Hall bukan? Bukan Eco Hall, Eco Holiday. Ini Okey, AFC, Konfederasi Bola Sepak Asia, hari tu telah mengumumkan penangguhan semua perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 ke tahun 2021. Perlawanan pusingan kedua yang sepatutnya berlangsung pada bulan Oktober-November 2020 tidak dapat diadakan kerana terdapat beberapa negara yang masih mengenakan sekatan perjalanan. Menurut kenyataan rasmi daripada AFC, keputusan penangguhan itu terpaksa dibuat untuk melindungi kesihatan, keselamatan pegawai pasukan pemain, dan mereka akan bekerjasama dengan FIFA untuk memantau situasi semasa lah. Ini bermakna perancangan skuad Harimau Malaya tahun ni kemungkinan kesemuanya macam aku cakap tadi dibatalkan sebab tak ada kejohanan antarabangsa yang perlu diharungi. Selepas Piala AFF Suzuki pun ditangguh ke tahun depan. Tapi whether perlawanan persahabatan akan diadakan kita tak pasti lagi lah. Sebagai penyokong lah. Adakah ni berita baik kau rasa? Tak. Bukan Tak. Senang je. Bukan masuk aku. Tak, aku jawab yang simple dulu. Nanti baru aku elaborate lah. Sebab apa aku kata tak? Sebab kita dah lose momentum sokongan tu at the first place kan, bila berlakunya startingnya pandemik ni. Kemudian bila kita dah dapat kata green light untuk meneruskan perjuangan kelayakan ni, kita punya semangat tu naik balik lah. Ni sebagai penyokong lah. Sebagai penyokong lah. So kita sebagai penyokong ni naiklah semangat balik kan. Orang kata kan siap sedia nak pergi UAE ke kan, pergi Thailand ke, something like that. Tapi kalau perlawanan diteruskan mungkin stadium kosong ni. Tapi dia kata dia akan pergi juga. Oh, dia pergi juga. Okay, otherwise maknanya dia panjat lah. Tak lah, kalau tak dibenarkan pun semangat tu masih tak luntur. Orang kata ada lagi. Stadium pun jadilah. Kita boleh setting lah kat mana-mana. Orang kata tembak projektor ke apa kan. Maksudnya kat sini semangat tu masih lagi ada. Tapi bila dah jadi macam ni, sedikit kecewa lah. Dan aku rasa pemain pun dah semangat kan untuk pembukaan, bukan pembukaan lah, untuk sambung Liga Super, untuk persediaan untuk kelayakan skuad negara apa semua kan. Semangat semua. Okay, Matt, tadi dari sudut penyokong, ni daripada sudut pasukan negara sendiri, adakah ini berita baik sebab mungkin pemain-pemain dapat fokus kat Liga, dapat berehat lebih sikit, ataupun kau rasa macam mana? Aku rasa ni pun bukan berita yang baik jugalah untuk pemain-pemain sendiri lah, sebab diorang pun untuk pasukan negara lah. Untuk pasukan negara sebab diorang pun dah berehat cukup lama dah. Waktu PKP. Dah gemuk dah kan? Dah gemuk lah, dah naik badan lah apa semua kan. Lepas tu fitness, game time kurang. Lepas tu kita punya game akan start on 26 Ogos lah. Lebih kurang. Liga Super. Itu pun ada baki 7 game. 7 game. Jadi itu pun tak cukup. Lepas tu nak kena tunggu new season lagi pun tak ditentukan lagi oleh MFL. Itu satu faktor. Faktor lain lagi, bagi aku tim macam UAE yang kita akan lawan, diorang pun dah start hired naturalisasi yang banyak. Jadi bagi masa untuk dia untuk gel out, mungkin untuk cari coach baru lagi. Aku ingat kalau kita lawan di hujung tahun ni, kita ada high possibility yang tinggi sedikit untuk kita menang lawan diorang, sebab diorang sendiri camp diorang pun tak ada kucak-kacir lagi lah. Aku rasa Tan Chen Ho sendiri pun mungkin ada ralat sikit lah. Tapi apakan daya, ini semua angkara Wuhan. Bapa. Wuhan FC punya hal. Wuhan FC. Liga nak mula 26 Ogos sahaja 2020. Terdapat 7 sahaja perlawanan dan habis 23 September lebih kurang. And then lepas tu Piala Malaysia akan start 17 Oktober tak salah. Kalau dah tak ada perlawanan antarabangsa game semua, patut ke kau rasa Liga kita dipanjangkan ataupun buat untuk Piala Malaysia mungkin kita dapat daripada kalah mati terus, mungkin kita boleh main grup balik. Kau rasa macam mana? Okay, kalau dari segi
kompetitif sesuatu pertandingan ni dan ataupun kompetitif seorang pemain ni, kita kalau kita dah memang benda ni sebab dah confirm kan daripada AFC sendiri dan AFF sendiri mengatakan memang tak ada. So sepatutnya lah lebih baik ada macam tu, sebab aku rasa at the end of the day bila liga dah habis, bila Malaysia pun dah habis, yang aku baca terbaru ni, Tan Cheng Ho tetap cakap dia akan tetap panggil lah squad which aku akan masuk je lagi. ya. Okay. So tapi tu aku cakap dan Tan Cheng Ho still akan cuba arrange 1-2 game dia cakap lah. Kalau boleh, because involve country, dia kata kena minta approval daripada Malaysia. Tapi kau setuju yang liga patut dipanjangkan kalau tak ada? Ya, sebab aku setuju. Sebab apa bila aku cakap macam ni, sebab apa aku setuju, sebab at the end of the day bila habis liga awal tu pun tim-tim yang lain ni aku sure akan ada perlawanan persahabatan juga. Kalau tak ada game international lah. Correct. So diorang akan lakukan perlawanan persahabatan juga. So juga. MFL kena review balik betul-betul, tengok mungkin liga boleh dipanjangkan ataupun Piala Malaysia tu sendiri daripada kalah mati terus jadi kumpulan balik lebih kurang lah Dua leg ke? Sebab kita dah ada masa lah removekan FA, Piala FA kan. So kita tinggal fokus Liga Super dengan juga Piala Malaysia. So dengan mungkin, Premier League lah, dengan Liga Premier lah. Okey, ini bermakna Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho tiada kerja, bukan tiada kerja lah, di Padang, dan mungkin hanya melakukan kerja rumah atau memantau perkembangan dan prestasi para pemain di Liga Malaysia. FAM Stuart Ramalingam, Setiausaha Agong, menjelaskan badan induk itu tidak akan menamatkan kontrak pengendali yang berusia 52 tahun ini. 52 tahun itu yang akan berakhir pada bulan Disember ni. Harimau Malaya kini berada di tangga kedua kumpulan G kelayakan Piala Dunia 2022 dan masih berpeluang untuk menempah tiket automatik dekat Piala Asia lah. Kontrak Tan Cheng Ho wajar dipanjangkan lagi. Wajar kau rasa, ataupun kenapa dia tak berakhir kontrak ni lebih awal, ataupun FAM sebenarnya nak tengok pusingan kedua ni habis baru dia nak renew kontrak Tan Cheng Ho. Kau rasa macam kenapa FAM tak buat benda ni awal? aku rasa lebih kepada nak melihat dulu pencapaian. Kau rasa apa yang dia capai sekarang tak cukup untuk perbarui kontrak? Aku tak nak jadikan benda tu sandaran kan, sebab right now kita berada di landasan yang betul. Macam kau cakap tadi, kita berada di tangga kedua kumpulan. So aku rasa kita on track sekarang ni. FAM berhati-hati lah ni? Tak, aku rasa lebih kepada untuk wait and see, melihat perjalanan pasukan kebangsaan kita sendiri. Tetapi macam kau cakap tadi, since benda ni dah tunda dan dia punya kontrak pun akan tamat pada Disember, tak salah kot untuk FM lanjutkan lagi dia punya kontrak tu, pasal kita nak ada perlawanan lagi di masa akan datang kan. Okay, misalnya tiba-tiba Australia aku pun nak cakap datang, aku nak Tan Cheng Ho. FM tak renew ni. Kau jadi Tan Cheng Ho, kau pergi Australia. Why not? Jadi rugilah FM, betul tak? Baru nak mencelah tadi lah yang Izzy cakap tu, betul. Padahal muka. Jadi sebenarnya isu kat sini sebenarnya kita pun comfortable lah aku rasa. Mungkin diorang dalam posisi comfortable lah. Dia rasa macam Tan Cheng Ho tak akan dapat offer lain lah. Tapi sebenarnya kalau aku di pengusaha FM, mungkinlah kita beranggapan lah husnuzon. Mungkin diorang tengah sibuk dengan pandemik ni. Sampai terlepas kot pandang. Ataupun macam Izzy cakap lah, memang betul-betul dia nak tengok kalau tak perform lawan UAE, sebab lepas ni patutnya lawan UAE, Vietnam dengan Thailand kan. Betul. Sorry. Yalah betul lah, 3 game kan. Betul. Lepas 3 game ni baru dia akan decide. Betul. Mungkin sebab semua game tu akan selesai by awal tahun depan. Betul. Jadi mungkin dia melihat kepada review tu. Itulah aku beranggapan. Aku berniat baik lah. Husnuzon aku. Kalau berniat jahat? Kalau berniat jahat, diorang akan rugilah. Kalau ada team lain approach. So, sebab Tan Cheng Ho sebenarnya kita di landasan yang baik macam Izzy cakap, dan aku manalah tahu kan. Dan tak ada sebab untuk dia tak nak renew pun sebenarnya. Sebab kan? Costa Rica. Sebab dah lama, berapa lama kita tak ada kat pusingan ketiga macam ni, pusingan pertama macam ni, yang kita tak berada di landasan baik. Kalau selalunya macam ni, kita paling top, paling tinggi kita pernah pergi pun nombor 2, top 2 daripada bawah. Okey lah. Daripada bawah. Okey, Matt. Terjun pula. Okey, katakanlah kalah semua game. Tiga-tiga kalah? Tiga-tiga katakanlah tahun ni kalah bukan sebab kira pandemik semua tak betul, 3 game ni kalah. Kau rasa dia patut diberi tanggungjawab lagi untuk skuad Malaysia, ataupun kau rasa macam pencapaian ni cukup? Okey, pertama kali sebelum aku nak jawab soalan tu, aku nak tambah sikit pada yang topik yang tadi pasal FAM tu sendiri. Ni pada pandangan aku aku tengok ini adalah norma normal yang dilakukan oleh pihak FAM, di mana kontrak tu bila dia nak wujud, yang kalau aku silap lah kontrak
Tan Jae Ho yang dulu pun dia renew pun Disember juga. Ujung-ujung lah. So benda ni aku nampak yang memang macam dah jadi rutin lah, macam bila habit. So itulah macam aku cakap. Betul, aku cakap okay, kau fine, habit tu tak salah. Sebab bila kontrak nak hujung baru dia nak cari rundingan Yelah, apa nak renew. Tapi macam aku cakap lah, bagi aku, pendapat aku, Tan Jae Ho ni adalah seorang jurulatih yang baik. So kalau along the way, kalau ada orang lain offer, kau tak boleh pakai sentiment kau tengah push Malaysia ni. Aku tak berapa minat lah kan macam tu. Balik pada soalan aku, 3 kalah, kau akan renew ke tidak juga? Kalau aku FM, aku still renew Tan Jae Ho. Kau still rasa Tan Jae Ho adalah seorang jurulatih yang bagus? Masih relevan kalau Tan Jae Ho. Untuk kau lah, setakat ni macam mana kau nilai Tan Jae Ho? Untuk kredit? Sebelum 3 perlawanan yang terakhir ni, aku akan bagi A lah dulu. Tapi kalau dia kalah lepas 3 perlawanan ni? Aku nak tengok kekalahan yang 3 tu dalam bentuk macam mana. Dia rogol ke? Aku nak observe dulu kekalahan 3 tu, pattern dia macam mana. Itulah macam Amir cakap, kita kena rogol ke, kan? Kita kalah tipis ke, kita kalah melawan ke. Tapi sekarang kau bagi dia A right now, untuk sebelum 3 perlawanan ni, aku akan bagi dia A. Dia 97 ke 87? 87. Oh, 87 bukan 97 Belum lagi. 87 kan. A2 lah ni. Aku tak nak lah kita letak terlalu harapan yang tinggi kan, sebab kita ni selalu juga dikecewakan kan. Tapi right now aku punya pandangan masih lagi A. Okay, Tan Jae Ho kata dia rasa penangguhan ini petanda baik untuk skuad kebangsaan. Ini kerana kalau dilihat dia tak ada perlawanan yang kompetitif, kita tak ada perlawanan yang kompetitif sejak beberapa bulan, dia cakap. Dia kata tiba-tiba Ogos dengan awal September tiba-tiba ada jadual padat Liga Malaysia, dia takut kemungkinan pemain-pemain tidak bersedia dari mental dan fizikal. Ini pandangan dia. Sebagai penyokong bola sepak, setuju? Amir? Saya setuju dengan Tan Jae Ho apa saja. Tadi mula-mula sebagai penyokong kau rasa FAM tak setuju because pemain tak dapat, tapi sekarang ni Tan Jae Ho kata bagus. Dia macam ni, dia Tan Jae Ho lebih fokus kepada tim dia sendiri. Aku lebih memikirkan faktor-faktor lain macam tim opponent UAE ada masa yang banyak lain. Jadi aku setuju dengan pandangan Tan Jae Ho, dia ada masa yang panjang untuk mempersiapkan tim, pemain-pemain ada masa untuk dapat game time tu balik. Jadi aku setuju dengan bab tu. Cuma kalau hujung tahun ni dapat sebenarnya UAE pun tengah kelang kabut tu. Sebab UAE lah yang paling, kita kalah pun hari tu kita kalah pun kita deserve kalah tu. Jadi aku rasa ni ada sedikit geram rasanya macam inilah kali ni betul. Tapi kalau dia punya team sekarang, dia punya coach dia pun berubah, dia punya player pun chemistry tu tak ada tau dalam inilah masanya kita gigit dia kan. Sorry. Macam diorang cerita UAE, aku nak saja tambah sikit. Kalau aku ada cousin kat UAE? Tak ada. Aku looking forward for Vietnam punya game. Sebab tadi macam kau cakap nak letak Tan Jae Ho A ke B ke, bila diorang cakap pasal game yang looking forward, kenapa aku cakap Vietnam? Sebab aku nak tengok kita ada, to be frank Tan Jae Ho ni bila dekat lawan Vietnam dia, aku rasa dia macam jam sikit. Aku tak tahulah tactical Vietnam. So ini adalah perlawanan keempat. So kalau katanya aku nak rate, aku nak tengok ada improvement game keempat ni. Okay, berbalik pada aku tanya dengan Amir tadi ataupun kau rasa bila sebab Tan Jae Ho kata bagus apa dari segi fizikal apa benda semua kan. Kau rasa ataupun kau rasa sebagai pemain bola sepak tak kisah, kau kena laksanakan kerja kau juga, tak kisahlah jadual padat atau tidak. Betul. Sebagai pemain bola sepak profesional ataupun kita sebagai pekerja profesional yang dibayar gaji, yang ada kontrak, of course tidak membebankan yang melanggar kontrak lah benda. So benda macam ni adalah pandemik yang benda tak ada, satu dunia tak jangka. So bila perubahan jadual tu berlaku, ada sikit kepadatan yang munasabah, untuk aku tak ada masalah. Sebab macam aku cakap, bila kita cakap pasal profesional, kau kena profesional lah, menerima lah. Sebab begitu juga dengan tim-tim lain yang kau tengok ada rehat dengan Champions League, dengan Europa League. Dia main juga nak tak nak dia terpaksa main. Okay, ada kabar angin daripada surat khabar daripada UK mengatakan Jepun sedang merancang untuk mengadakan perlawanan persahabatan dengan Jepun. Jepun pula, Malaysia. Jepun tengah merancang untuk mengadakan perlawanan persahabatan dengan Malaysia. Jepun nak lawan Malaysia. Kalau betul ini perkembangan yang baik untuk pasukan negara dapat lawan yang pasukan yang kuat. Perlu ke pada masa hadapan Malaysia mengadakan perlawanan dengan pasukan hebat seperti Jepun, atau Malaysia perlu berjaga-jaga sebab nak jaga ranking takut terjejas? Soalan kau ni mengingatkan aku dengan tim India. Tim India, tim national team India. Sebab dia orang berada di ranking yang quite good, dalam tak salah aku dalam 90 lebih tak salah aku. Pemilihan diorang sebab diorang hire satu consultant company untuk memilih, diorang buat macam diorang ada analytical data tau. Berapa game dia lawan, projection untuk dapat dalam ranking apa tu semua. Jadi aku rasa
aku tak berapa setuju sangat melawan dengan Jepun sebab obviously mungkin Jepun akan bawa first team sebab dia pun dah lama tak main. Apa purpose dia nak bawa second team? Betul. Tak, dia orang akan bawa second team aku dengar cerita kalau Second team, sebab Minamino daripada Liverpool semua tak akan main. Mungkin Minamino tak power Liverpool tu. Tak power, Jadi tempat dia orang dapat ada big pool of talent kan. Jadi pada aku kalau menjawab soalan kau, aku rasa in future aku tak nak ulas pasal Jepun punya game. Mungkin in future dia orang kena lebih berhati-hati lah. Tapi tak adalah bermakna lawan dengan tim yang lebih rendah, lawan Timor Leste ke, Sri Lanka, lawan Indonesia ke. Kalau ikutkan sebenarnya Bawa tu. Indonesia tu makan naan, tu makan teruji. Jangan disebut Indomie tadi. Apa pula perut aku? Kau seru Kau jangan seru. Tapi Jo, kalau ikutkan ranking kita 154, bawah kita maksudnya yang lebih baik lah 153 Kita sampai ke bawah. Kita 154 164 kan? 154 tak ingat lah lebih kurang Sebenarnya banyak pasukan sebenarnya lagi lemah dari kita. Tu yang aku pelik, kenapa kita tak lawan pasukan-pasukan tu. Bukannya kita suruh lawan macam Bahrain, kadang-kadang yalah ranking dah lebih. Tapi bawah kita tu macam contoh 1-4 lebih, 1-3 lebih, banyak sebenarnya pasukan yang sebenarnya macam kat Afrika, kat Eropah, tapi mungkin tu dari segi pengangkutan lah pula kan. Tapi tak ke patut kita fokus kat yang kat situ? So tanya aku mungkin lah pihak FM sendiri aku rasa mungkin macam kau cakap lah tadi, mungkin ada masalah pengangkutan ataupun nak adjust nak set friendly tu, walaupun kita rasa sebagai persatuan bola sepak negara tu sendiri patutnya, aku agree lah macam kau, aku faham apa yang kau cakap. Contohnya macam bagi aku Filipina pun lebih baik ranking daripada kita. So kalau kita lawan Filipina, aku rasa anytime je kita boleh menang. Kita tak perlu first 11 kita. Boleh. Tak betul. Kita tak perlukan first 11 kita pun kita bersaing kita boleh. Bukan boleh, malah boleh mengatasi Filipina lah contohnya. Filipina jauh lebih baik dia punya ranking kan. Lagi jauh daripada Indonesia kan. Oh jauh. Kau sebut lagi, aku dah lapar. Itulah kita mungkin boleh gali lagi lah kenapa MM tak nak buat macam tu. Episod yang lain kan. Tadi aku cakap grup sekarang ni Vietnam 11 mata, Malaysia 9, Thailand 8, UAE 6 tapi UAE baru main 4 game. Indonesia memang terkeluar daripada World Cup. Dia tulis sini ah. Dia tulis terkeluar daripada World Cup, memang confirm tak boleh lah dia. Kita ada pemain main kat Poland tau. Main tau. Kau. Bukan. Nanti keluar. Egi dia. Okay, UAE ada coach baru tadi macam kau cakap. George Luis Pinto pernah coach Colombia, Costa Rica dan Honduras lepas UAE tewas kepada Vietnam dan Thailand. Dia baru appoint lah Lepas tu UAE ada bercadang nak bagi 3 pemain naturalisasi, 2 dari Brazil. UAE nampak serius dah mahu memperbaiki kesilapan lalu Kau rasa siapa sebenarnya pejabat utama Z? Aku UAE lah. Kau rasa UAE Aku rasa UAE. Personally aku rasa rekod kita bila lawan dengan negara-negara yang daripada Timur Tengah ke apa kan, gagal kita macam agak tough lah, game tu akan jadi agak tough lah kan. So kadang-kadang bila penyokong datang sana pun rasa macam tak ada keyakinan untuk menang kan. So bagi aku itu adalah pencabar utama untuk kita especially negara-negara macam tu. Okay, rekod perlawanan Malaysia dari 5 perlawanan yang terakhir kita tewas sekali je. Itu pun dengan Vietnam di Hanoi. Rekod yang baik lah Kau rasa siapa pencabar? Indonesia? Lapor makan. Adalah siapa penjabat kau rasa? Aku setuju Eji, aku rasa UAE. Sebab tu aku tekankan sebenarnya agak ada ralat sikit lah. Kita tak lawan diorang ujung tahun ni kan. Tapi aku rasa UAE sebab diorang tengah mempersiapkan tim. Dan diorang baru 4 game. Baru 4 game. Bila bagi diorang rehat macam tu, nanti diorang dapat blend tu. Aku tak nak tu. Itu maksud aku. Jadi dan diorang ada 4 game. Baru main 4 game. Jadi sebenarnya UAE ada advantage yang lebih sikit daripada kita. Okay, itu saja perbincangan kita pada malam ni. Sebenarnya aku tak nak cerita rekod terperinci sangat sebab kita nak cerita pasal bukan kenapalah perlawanan Indonesia. Lapor. Sebab dibatalkan lah. Kenapa dibatalkan apa semua kan. So Indonesia. bila kita mungkin tahun depan lah kot kita baru boleh cerita national team kan. So rindu juga kan. Rindu lah nak pergi wedding. Jufri rindu. Patutnya kita dah ke Bangkok macam-macam Thailand tu kan. Pasport pun duduk diam je lah. Buku merah jangan lupa. Ada lagu dia lah. Okay, sehingga kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Zee? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12. Search. Kalau nak buka
shopping, kat Shopee klik link kita dekat YouTube kita, kat description tu boleh klik link kita beli barang-barang. Korang nak beli kat Shopee, klik link pakai True kita punya. Kenapa klik situ kan? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan. Untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi.